Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam program Perspektif Kita. Topik kita pada minggu ini, belia dan alam sekitar. Pepatah Melayu ada berkata, kalau nak melentur buluh tu biar dari gebongnya. Kalau dah jadi buluh, susah. Dia keras, nak lentur susah, nak buat apa-apa pun susah. Begitu juga dengan manusia. Kalau kita nak lentur anak-anak kita, biarlah daripada kecil. Daripada sekolah tadikanya, sekolah rendahnya. Bila dah jadi remaja, anak belia macam depan-depan kita ni, ataupun dah masuk universiti, susah. Nak dengar cakap apa, dia fikir 2-3 kali. Jadi, begitu juga dengan alam sekitar. Kita lihat isu pencemaran alam, isu tenaga, isu makanan, isu cuaca dan sebagainya. Akhir-akhir ini membuatkan kita agak terpanggil untuk membicarakan benda ini. Adakah relevan ataupun tidak, belia perlu mengambil tahu tentang alam sekitar. Jadi saya mulakan mungkin Umi. Umi ni biasa dengan program-program alam sekitar. Ada terlibat dengan program-program alam sekitar ni? Ada. Permulaannya dari sekolah saya dengan... Masa tu darjah berapa? Darjah lah. Baru mula tahun ni. Okey. Semuanya daripada bimbingan bawah Toyota, Eco Rangers, dengan bantuan Yawa, Yayasan Apa yang Umi buat? Saya menanam semula pemasuan semula pokok-pokok yang telah tak digunakan, dan baja yang kita buat daripada takakura kompos, menggunakan sisa-sisa makanan yang tu Sisa yang terbuang. domestik kat rumah lah, yang sisa makanan kita tu. Okay. Macam ya, kreatif lah tu. boleh okay. tahan. Lagi? Lepas tu kat sekolah, bawah tanggungan dan idea juga daripada Toyota, kita orang dekat sekolah menanam pokok asam glugo, di mana dia punya ulam tu boleh dibuat asam kering. Tu dimasak lah kan? Dimasak. Seronok tak? Enjoy? Enjoy. Sebelum ni saya tak tahu apa-apa about gardening. Then after masuk dalam about recycle punya ni apa semua, menggunakan bahan-bahan terbuang. So saya dapat idea lebih kreatif lah. Nak involve lagi masa-masa akan datang dengan projek-projek lain? InsyaAllah. Terbuka untuk Umi atau anak muda yang bagus, contoh terbaik. Okey, saudara di hadapan, pernah terlibat dengan program-program alam sekitar? Ataupun apa yang anda faham, apa yang boleh anda lihat? Okey, salam sejahtera, saya Kristinus. Ya. Pada pandangan saya, alam sekitar ni berkenaan dengan sistem pernapasan manusia. Sebab tu ia saling berkaitan, sebab sewaktu saya di kampung... Di mana kampungnya? Kampung Tampaluri. Tampaluri di Sabah. Oh, ya. Jauh. Sewaktu saya di kampung, memang situasi di sana, di kampung jauh berbeza daripada di bandar. Ya. Di kampung udara dia lebih segar, lebih fresh. Di Kuala Lumpur macam mana? Di Kuala Lumpur sesak nafas? Tak sesak nafas, tapi kurang fresh. Kurang fresh, sebab, kurang segar ya. Kuala Lumpur sebab dia satu bandar yang ini disebabkan Kuala Lumpur ini satu bandar yang besar. Di samping itu tumbuh-tumbuhan yang hijau kita kurang nampak, bukan tidak nampak tapi kurang nampak berbanding di Sabah. Jadi apa yang nak dilakukan oleh saudara? Jadi pada pandangan saya kempen sudah dijalankan, cuma ia tidak memberi kesan yang lebih baik. Tak cukup lagi ya? Tak cukup lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tepukan untuk saudara daripada Tampaluri Sabah. Itu isi hati, luahan hati. Kalau di Tampaluri itu udaranya segar, tapi di Kuala Lumpur ni agak kurang elok sikit ya. Jadi mungkin kita mulakan dengan orang muda dululah. Saya kasih chance pada saudara Ahmad Zafir Abdul Wahab, Pegawai Kanan Program World Wildlife Fund ataupun WWF. Saudara Zafir banyak terlibat kan dengan program-program alam sekitar, daripada konservasi haiwan-haiwan yang bermasalah sebagainya, seperti harimau dan sebagainya, gajah. Jadi apa yang anda boleh lihat keprihatinan orang-orang muda terutamanya terhadap isu-isu alam sekitar? Adakah mereka dekat dengan isu-isu ni ataupun alah jauh lah, mereka ni tak cool lah masuk program-program macam ni, ataupun sekarang ni ada peningkatan? Okay, secara umumnya agak kurang lah di kalangan belia Malaysia ni dengan alam sekitar. Dia punya pemahaman, dia punya interaksi dengan alam sekitar ni sangat kurang lah bagi saya. Sebab lebih minat duduk di depan laptop, lebih minat main game, lebih minat buat indoor stuff. Dia tak minat nak ke panas ke sikit, nak berpeluh-peluh, dia kurang minat. Jadi outdoor ya? Outdoor memang kurang lah untuk belia-belia di Malaysia ni. Dengan gajah, dengan harimau. Macam bagi saya itu yang saya daripada saya kecil dulu, saya memang seronok nak masuk hutan nak cari kampung gajah. Kampung asal di mana ya?
Saya asal Pulau Pinang. Tak ada hutan. Hutan kurang. Tapi saya punya minat tu ada sebab minat ada, ya? minat dan pendedahan. Ya. Tapi untuk belia-belia yang setakat ini di Malaysia dia lebih kepada mungkin sebab bukan mainstream. Ya. Alam sekitar ni bukan mainstream dan tak dilihat sebagai satu yang cool. Cool dia lebih cool kepada- betul ke? Cool. Tak cool ke alam sekitar ni? Cool juga. Cool juga. Kalau cool Bagi ramai-ramai masuk. kalau cool volunteer lah dengan aktiviti-aktiviti yang di organize by persatuan-persatuan, ada banyak-banyak persatuan, ada banyak-banyak kelab, tapi susah untuk kita nak ambil, nak rekrut volunteer, kita nak rekrut, kadang-kadang kita nak rekrut staff pun kurang. Sebab Sukarelawan, ya? memang minat memang agak kurang lah. Pengalaman orang MNS pula, Malaysia Nature Society, saudara Fairuz Ismail. Bagaimana pengalaman saudara? Saudara orang muda tetapi ada semangat jumpa tapir, jumpa berbagai aktiviti di luar sana, melihat burung dan sebagainya. Jadi pengalaman. Bagi saya, seperti saudara Mat cakap lah, pelibatan belia di Malaysia ni kurang. Kenapa? Susah bila cakap belia ni, orang ni tak terlibat, tidak masuk dalam program-program yang agak ada ilmiah sikit macam ni. Kenapa agaknya ya? Bila kita sebut alam sekitar, apa yang dari pandangan mereka lah mungkin. Bagi pandangan saya, dia nampak alam sekitar ni kerja berat. Berat Apa yang berat nak pikul Nak kena balak ke apa kan? Tak juga kan? kena keluar rumah. Okey. Cuaca, faktor utama lah juga, panas, hujan. Lepas tu benda macam nak kena kutip sampah, nak kena kita semula. Benda-benda tu jadi Tetapi benda tu dah diajar di sekolah. Di sekolah rendah, sekolah tadika lagi, mereka telah ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Bukan benda asing. Dia banyak nak relax. Okey. Nak relax, dia nak dengan muzik, dia lagi suka tengok wayang, dia suka duduk kat shopping complex, daripada dia duduk dekat sungai, daripada dia duduk dalam hutan, daripada dia nak tolong tanam pokok ke, ataupun dia nak tolong buat recycle program ke, yang tu semua Betul, Umi macam tu. mungkin tak cool. Orang muda macam tu. Ada juga Mungkin tak ramai yang macam Umi. ramai tak dengan kawan yang lain. Tapi after diorang tahu kita punya aktiviti, diorang ramai yang masuk dalam aktiviti. yang Okey, kita buat. nak tahu program-program tu. Mungkin saya terus pada orang yang berpengalaman tentang aktiviti yang bagaimana kita nak buka tingkap tu biar ada nampak macam ni cool juga rupanya. Mungkin saya terus kepada Puan Khadijah Abdul Rahman, Presiden Pengasas Yayasan Anak Warisan Alam, pernah menerima Anugerah Langkawi 2003. Yawa ni dah establish dengan program-program kanak-kanak dengan alam sekitar. Jadi pengalaman Puan Khadijah, bagaimana nak menjadikan benda ni cool? Cool lah kan? Semua nak pakai istilah cool. Okey, saya pun nak pakai cool juga. Okey, Yawa dah 20 tahun lah katakan melibatkan kanak-kanak dan remaja. Tapi program-program Yawa lakukan adalah program-program yang melibat kanak-kanak atau remaja yang suka, you know what they like. Jadi dia orang suka main. So jadi program-program tu kita mesti kaitkan dengan main, you know, let's play. Itu daripada taska side. Bila dah besar kita kata okey, diorang ada season main tenis kan, ada big tennis tournament somewhere, semua orang duduk television tengok tenis kan, French Open ke American mana-mana. US Open dan sebagainya kan. After that dia orang pun nak main juga. Tenis pula, semua nak main tenis. Yeah. So really kalau media dan kalau keadaan dunia tentang alam sekitar tidak opresif ya, menekan, menjadi masalah, but if it's taken as jangan tengok daripada isu-isu masalah, but look at from the natural, daripada point of view yang seronok. Hiking, dulu-dulu kita yang I don't know whether Jamboree ke ada sebagainya people like kan? to hike kan. Yeah. Maybe bapak-bapak kita dulu punya time hiking. You know, pergi Mengembara sebagainya. yeah. And you know kita must follow dengan season. What is interesting to young people. Ya. From there kita encourage, bagi galakkan. Itu mungkin ada kelebihan daripada Puan Khadijah pernah tinggal di luar negara, pernah melihat apa sistem yang diorang pakai sebagai advantage-nya. Puan Khadijah boleh bawa benda tu di negara kita dan lakukan dengan apa yang ada pada Yawa. Mungkin parents yang ada di negara kita tidak terdedah dengan perkara-perkara itu. Ya. Yang sebenarnya mak bapa ataupun kita tak sedar negara kita memang banyak tempat-tempat yang sungguh cantik dan menarik dan kita boleh rasa bangga that we have nature
alam sekitar Malaysia sungguh cantik. The first time saya temu dengan tempat alam sekitar ialah MNS punya center di Kuala Selangor. Ya. Ni klip-klip ya? Okey. But before klip-klip, kita orang tahu yang ada klip-klip, kita orang nak cari Yellow Pages. Dia kata nature park. Okey. So kita carilah. Okey, kita masih nak korek lagi pengalaman Puan Khadijah dan ahli panel lain, dan juga mungkin ada persoalan daripada para penonton. Kita nak tahu bagaimana, adakah ini secara naturalnya, secara semula jadi, ataupun sistem pendidikan kita yang membelenggu semua perkara ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus bersama Perspektif kita. Kita masih membicarakan tentang belia dan alam sekitar. Mungkin terus pada Puan Khadijah. Adakah mungkin kerana masalah kita hadapi ini, minat-minat daripada belia kita tidak ke arah alam sekitar ni kurang katanya, kerana sistem pendidikan kita tidak menjurus ke arah benda-benda yang bersifat soft skills ni di luar kotak silibus pelajaran? Pendapat saya mungkin jugalah sebabnya tekanan pendidikan sistem kita ialah untuk mendapat 10 A's on the A's, so that dia orang result oriented, very result oriented. Jadi juga masa the curriculum is so tight. Dengan tuitionnya lagi sebagainya. Kalau kata sekolah tu sistem sekolah kita, bila kita ada tukar government tukar minister, berubah, sistem pun berubah. Jadi sekolah pun kelang kabut juga. Kalau tiap-tiap sekolah katakan, kita ada outdoor classroom. Jadi tak usah tukar-tukar. And then merata Malaysia sekolah-sekolah dia ada satu masa dia orang outdoor classroom. Itu mungkin kekuatan daripada pentadbiran sekolah itu sendiri. Ya, itu kelebihan juga, mungkin di situ, pengetuanya bagus, guru besarnya nampak benda-benda macam itu. Mungkin juga, tapi sekolah-sekolah semua ikut arahan daripada atas. Tetapi juga. Adakah kerana kita, mungkin saya terus pada orang politik muda kita daripada Haji Saiful Siddiq, UMNO bahagian Pulau, dan juga seorang usahawan yang berjaya. Jadi adakah kerana sistem kita ni, ialah macam Puan Khadijah cakap, bila tukar menteri berubah lagi, dan kita tidak menitik beratkan dari sudut potensi skill, kemahiran individu anak pelajar kita ni? Saya melihat kalau kita lihat pada topik hari ini, belia dan alam sekitar pun sesuatu yang amat jarang dibincangkan bersama. Kalau kita melihat dari segi pihak Kementerian Belia dan Sukan. Jadi belia ni sinonim dengan sukan dan hiburan. Macam pengalaman peribadi saya sendiri bergerak dalam parti politik, apabila kita nak membuat sesuatu program yang berbentuk sedikit ilmiah, susah. Tetapi apabila kita membuat satu pertandingan karaoke, sukan futsal, semua suka karaoke ni ya. Jadi dari atas hingga ke bawah kita ni dah perlukan satu perubahan. Tapi kita memerlukan suara top down. Dia bukan top down lagi, bottom up kita nak. Daripada akar umbi ni, orang muda ni nak bercakap. Itu sebabnya sebenarnya kalau kita mengatakan bahawa perlu pada bottom up, sebenarnya orang yang atasan juga perlu mainkan peranan. Kita lihat, kalau kita buka website Kementerian Belia dan Sukan, di antara objektifnya ialah membudayakan sukan. Tak ada cerita alam sekitar. Contohnya gitu. Tapi kita boleh integrate kan? Kita boleh integrasi kan? Sebenarnya kita kenapa harus tak berfikir secara lateral benda tu? Macam Majlis Belia Malaysia juga, kan? Membudayakan politik lagi, memperkasakan budaya politik. Tak ada cerita alam sekitar. Kan? Kemudian belia benci dadah. Kenapa? Bagus. Program tu saya tak nafikan bagus. Tetapi kenapa tak di narrow down, difokus kepada alam sekitar, belia dan alam sekitar. Kan? Dan diwujudkan ikon-ikon. Saya minat tengok filem Duyung, Saiful Apik kan. Watak yang Maya dimainkan Karin jadi Duyung jadi dia kutip Mungkin sampah ada Maya Karin sebab ada Maya Karin popular culture perlu dimasukkan untuk menarik minat orang muda. Jadi itu masalah kita, daripada atas ke bawah, dan orang bawah pun juga perlu didedahkan, diberikan kesedaran, diberikan kempen yang begitu betul-betul lah kata orang nationwide kan, untuk kita sama-sama angkat isu ni tentang alam sekitar ni. Mungkin Zafir ada pandangan berbeza tentang hal ni. Tak adalah berbeza, tapi beza sikit. Sikit je lah, okey. Apa yang sikit tu? Macam
sebagai belia tak semestinya nak bergantung kepada sistem ataupun nak bergantung kepada apa yang organisasi lain Struktur, buat. struktur. Sebenarnya belia sendiri boleh buat. Kira alam sekitar ni dia luas dan dia tak susah. Daripada level mana yang kita nak buat? Okey, level yang pertama kita boleh sebagai individu berhenti guna plastik. Jangan guna plastik bag langsung. Bawa bag sendiri, bawa bag kain ke apa ke bila pergi pasar, bila pergi pasar malam. Yang tu start. Yang basic Yang kita sekali. kecil dulu ya. Lepas tu dengan family kita, lepas tu kita buat program sendiri dekat universiti, dekat college, kita buat recycling program, kita buat replanting program dekat sekolah. Dan sebagai contoh hari ni banyak grup-grup belia yang buat gig lah, jam lah sendiri kan. Oh, ramai respon bang. Kan? buat gig semua rajin. Lepas tu yang buat teater, Tapi yang boleh buat- kaitkan kan. tapi kenapa tidak unsur alam sekitar pun Bawa di frame ke kan? Bawa di air terjun boleh tulis juga buat colour debate ke, buat sebagainya. pidato pasal environment, buat ataupun gig pasal environment. Ya. Ini lagu environment campaign cintai. Atau itu yang kita jangan kurang tebang sebenarnya. pokok. Itu yang kita kurang. Kita tak ada Inisiatif. benda macam itu. Inisiatif benda macam itu. Inisiatif belia tu sendiri. Khairul, orang muda kita, adakah kerana itu tidak menepati cita rasa anda ataupun kawan-kawan kita di luar sana tak mau terlibat dengan program-program bersifat demikian? Mungkin juga Apa yang awak nak sebenarnya? saya nak Contohnya, kalau nak program-program alam sekitar ni, bagaimana bentuknya, bagaimana? mungkin yang boleh menarik minat saya. Contoh? Kalau nak kaitkan remaja ni dengan penanaman pokok ke, mungkin saya sendiri Very berasa straightforward. Okey. macam Okey, mungkin cara macam mana? yang melibatkan persatuan yang lebih tersusun. Macam saya dari pelajar universiti. Terpelajar lah kan? Pelajar. Oh, hebat ni. Oh, nak jadi... Macam bagi saya dekat universiti sendiri kurang program-program kesedaran tentang alam sekitar. Macam kalau kita tengok banding di universiti banyak persatuan. Ya. Jadi persatuan alam sekitar ada juga. Ada. Tapi kurang yang ke sana. Kenapa ya? Mungkin Tak aktiviti kurang aktivitinya lah. Aktivitinya mungkin salah satu pengaruh. Promosi pun tak cukup, iklan dia. Mungkin juga. Dan sekarang remaja, kalau remaja tu mesti hiburan, pengaruh-pengaruh internet ke apa ke kan. Kurang kepada alam sekitar lah. Okey, terima kasih ketepukan untuk Khairul. Tetapi kenapa kita tidak luaskan konsep alam sekitar dalam bentuk yang cukup holistik ideanya? Kerana kita apabila kita cakap remaja, belia mesti macam-macam Zaiful cakap tadi pun, dengan hiburan, dengan futsal, dengan sukan sebagainya. Tapi kita boleh gunakan platform tu avenue. Mungkin Puan Khadijah bersetuju. Kita boleh gunakan sukan tu kaitkan dengan alam sekitar, hiburan tu kait dengan alam sekitar. Absolutely. Cara yang cukup kreatif. Yang kreatif, for example ya, buat pada masa ni sekumpulan remaja Yawa Ya. inisiatif sendiri buat satu kumpulan muzik menggunakan alat-alat recycle, tong sampah, baldi and all those things, Oh, yeah. dengan chopstick whatever, dia orang buat music. I mean it's not original tak apa, but Ada ikut di macam luar The sana Trom dibuat juga, ya. US punya group tu semua ya, dia orang main tong sampah yang bising, all that, but it is kreatif dia orang sendiri. Itu yang kita hendak. Dia Macam orang mana mengeluarkan. Puan Khadijah mendapatkan idea untuk menimbulkan minat sendiri itu dan kita associate dengan platform yang kita ada? Saya rasa bagi Yawa, kita orang bukakan opportunity peluang untuk mereka come up with their own ideas. Jadi kita tak sekat. Kita kata tu tak boleh. You know. Kita orang yang dewasa ni step back, Ya. and then Kasih dia peluang. salah silap pun it's okay. Ya. You know, jangan kita kata no, malu kita, malu negara, sekolah tak bagi. No. You know, Banyak sangat pantang larang. Banyak sangat pantang larang. Mungkin- And then image. And then yang sebenarnya kita nak semaikan sifat tanggungjawab, being responsible. Tak semasa kita mesti tunggu keadaan dah teruk baru kita nak bertanggungjawab. Yeah. So like our friend cakap tadi, yes, pakai kain, Zafri pakai cakap, kain. ya, ya. Asalnya t-shirt lama tu dah tak pakai ada koyak, buatkanlah shopping bag ke, nak cuci kereta ke. It's initiative. Being able to, apa orang kata, contribute, dan sebabnya it's tanggungjawab terhadap alam sekitar. Tetapi mungkin mereka tidak mahu terlibat dengan benda ni kerana kalau kita lihat persatuan-persatuan belia di luar sana, mereka agak nampak agak tidak remaja, tidak belia sebenarnya. Mereka tua dengan aktiviti-aktivitinya. Mungkin Haji Saiful boleh beri pandangan. Saya melihat ginilah, sebenarnya dari segi fundamentalnya kita sebenarnya
kurang yakin sebenarnya. Kebolehan Kita anak kurang muda kita. mengimani. So, kalau saya boleh Iman, mengimani bahawa penjagaan pemeliharaan alam sekitar ini sesuatu yang mustahak, penting. Wajib. Kerana itu kita lihat kempen kita orang semula, gelas ini, plastik kat sini. Recycle ya. Orang faham tak tu? Saya rasa ramai yang tak faham kenapa perlu diasingkan. Tak ada penerangan yang berterusan. Nah, kalau kita saya di Johor Bahru, saya ambil contoh negara jiran Singapura. Singapura mengalami satu keadaan proses yang begitu baik daripada maaf cakap imigrannya yang dengan budaya yang berlainan, orang Melayu awak Jawanya sendiri. Tetapi sekarang Singapura telah berjaya mengedukasi atau membudayakan kebersihan dalam sampai air kumbahan pun boleh diminum ya. Betul. Sehingga kan dan boleh diterima. Kita yang di Johor Bahru kalau yang jenis-jenis yang lekeh ni buang sampah kata nak kat Singapura tahu pula tu tak nak buang. Jadi ini tu saya gunakan kata iman. Mengimani itu penting tu kan. Bagaimana ini kita kena fikirkan bersama NGOs, kerajaannya kita kena fikir bagaimana kita nak buat satu program supaya pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar ni kita imani bersama. Okey, itu antara yang diterjemahkan oleh pemimpin muda kita, tetapi adakah kerana pendekatan kita ataupun approach kita terhadap kempen-kempen ini tidak menepati sasaran ataupun ada masalah-masalah yang kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus bersama perspektif kita. Adakah kerana kita masih berbicara tentang pendekatan, approach yang kita gunakan untuk menarik minat belia untuk terlibat sama dalam kempen-kempen alam sekitar, kesedaran alam sekitar. Mungkin kerana kita lihat macam kempen kita semula 3R tu dikatakan, recycle, reuse dan juga reduce benda betul. Adakah kerana kita tidak melihat dari sudut yang paling basic sekali? Kerana kita melancarkan kempen tersebut dengan dana yang besar, dengan jumlah modal yang besar, berjuta-juta ringgit dikatakan, tetapi agak superficial, agak seremonial. Orang muda ni tak suka benda-benda macam itu. Dia tak suka benda-benda yang agak ada banyak protokolnya, sistemnya tidak sampai ke bawah. Tetapi yang basic tu kita tak bincangkan. Bagaimana kita nak membawa benda yang basic tu supaya mereka faham tentang konsep kita semula tu. Zafir? Bagi saya mungkin kesedaran lah yang pertamanya. Sebab apa, macam mana recycle tu yang 3R tu boleh dikaitkan, sebenarnya ada kaitannya dengan hutan, ada kaitannya dengan harimau, ada kaitannya dengan badak, ada kaitannya dengan air yang kita minum. Ya. Bila kita kurang, kalau kita guna kertas banyak sangat, lebih banyak pokok perlu ditebang. Bila pokok dah ditebang, habitat untuk gajah, habitat untuk harimau, habitat untuk badak kurang. Kalau kita membazir air, perlu bina lebih banyak empangan. Bila nak buat empangan, hutan terpaksa ditenggelamkan. Kalau bazir elektrik sama, nak kena buat hydro dam untuk buat hidroelektrik, hutan lagi, tebang lagi. Jadi semuanya sebenarnya apa yang perlu diterapkan adalah semua perlu faham, terutamanya belia, apa yang kita buat di sini, walaupun kita duduk di KL, di Petaling Jaya, di Damansara, sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang jadi dengan rumah hidupan liar ni. Rumah badak, rumah harimau, gajah semua tu yang semakin kurang. Jadi kalau kita sedar yang kalau aku buang bazir kertas, kalau aku buang plastik bag, ada kesan kepada penyu, ada kesan kepada harimau. Mungkin daripada segi tu baru dia lebih minat, baru dia rasa dia sebenarnya aku ni ada kaitannya dengan alam sekitar. Mungkin daripada segi pembacaan pun mungkin agak kurang, budaya ilmu dia tak faham. Mungkin Fairul, pendekatan MNS untuk menarik dari sudut pendekatan kempen-kempen yang kita lakukan, adakah kerana kita menilai ada KPI-nya kempen-kempen tersebut, ataupun kita pergi ke bawah bawa survey tanya apa yang diorang nak sebenarnya? Sebenarnya macam Saudara Zafir cakap tadi, memang betul pendekatan dia balik kepada individu. Sama ada individu tu nak make a difference lah kata. Sebab kalau ikutkan, kalau kita tengok kesedaran tu dah ada, kita dah terapkan dalam pendidikan, kita dah tahu apa kesan-kesan ni semua, tapi kita tak praktikkan. Kenapa?
Tak sedar lah tu. Tak, dia kira ilmu tu dah ada. Ilmu tu dah ada. Tapi bila kita dah buat, macam katakan potong pokok nak buat kertas, kita buang sampah merata. Kesan tu kita tak nampak sebab kesan alam sekitar ni jangka masa panjang. Ataupun kita nak menunggu menjadi sebuah negara maju baru kita boleh fikir benda-benda. Kerana bila kita sampai ke tahap negara maju tu, semua orang berilmu, semua individu boleh berfikir cara rasional dan juga cara yang lateral, baru kita dapat suasana tu. Kita lihat orang-orang Jepun. Tapi kita terdedah dengan era globalisasi, dengan internet, dengan media sebagainya. Kenapa kita tidak belajar apa yang berlaku di luar? Mungkin Puan Khadijah. Balik kepada kita punya enforcement ya. Tapi saya suka dengan kerajaan punya konsep alam sekitar tanggungjawab bersama. So temanya kita punya responsibility. Tetapi negara-negara lain, diorang mungkin ada tema diorang juga, tetapi for example di Jepun ya, diorang tenaga api semua rakyat mereka tahu diorang tak ada resources negeri sendiri. Okey, and then jadi diorang perlu jimat kerana bayaran bil kami tinggi, but they don't have energy, melainkan diorang kena import dari luar naturally tak ada. Secondly, bahan plastik for example ya. Kita oil country orang kata ya. Kita mengeluarkan petroleum. Dengan petroleum kita buat plastik. Berapa orang tahu yang asasnya plastik daripada petroleum. Itu tu mewah lah ya. But the way kita buang plastik kita tak sedar this is an expensive. Plastik tu mahal actually. Asasnya very expensive. Kita tak tahu. Balik back to pendidikan kita, the pengetahuan. Dulu-dulu kat sekolah kita ada general knowledge kan. But we don't have that subject sekarang kan. That general knowledge, back to basic pendidikan. Jadi negara-negara lain, they have their own punya own cara-cara untuk menyampaikan masalah alam sekitar mereka. But for us, kita belum. Negara kita tidak. Kata, hey, masalah kita ialah kita kekurangan air minum. Dan sebenarnya mungkin betul kerana tak? kita bila berlaku bencana, bila berlaku krisis baru kita baru bergerak. Tetapi bagaimana kita nak mengekalkan momentum tu? Bila tiada krisis kita balik semula back to square. Tabiat kita, tabiat lama membuang sampah balik, membazir air, membuang tenaga, menaiki kenderaan sendiri, tak naik pengangkutan awam. Apa sebab kita tak boleh mengekalkan momentum tersebut? Saya rasa peranan daripada segi individu, media, kerajaan semua sekali. Sebab kalau kita tengok daripada segi media kan, bila dah ada krisis, barulah heboh. Heboh. Habis sudah. Tapi awak ni okeylah. Tanpa menyebut mana-mana stesen lah. Kan? Jadi itu benda yang media sendiri kena ada kesedaran. Kita bukan untuk memberi kesedaran kepada belia, media, kerajaan, semua pihak lah, NGO apa semua ni perlu. NGO memang kami bergerak memang sentiasa bergerak, tapi support daripada yang lain ni. Sebab kalau bila dah jadi tak ada air, bila dah ni takut terlambat. Sekarang macam contohnya harimau tinggal lebih kurang 500 ekor. Takkan kita nak nak tunggu hingga tinggal 10 ekor sampai baru bila kita tu nak 500 ekor tu? Kalau kita tak mengawalnya. Kalau hutan terus